Last but not least, kita mesti tahu hubungan DNA kepada mRNA melalui transcription, kemudian mRNA melalui proses translation dengan bantuan tRNA menghasilkan amino acid sequence ataupun boleh juga dipanggil protein, boleh juga dipanggil polypeptide change. Okay, so amino acid sequence, protein, polypeptide change adalah benda yang sama. Okay, so kita tahu waktu menyalin, okay, salah satu template DNA, salah satu strand DNA akan menjadi template. So kita bayangkan ini adalah template strand. Okay, strand yang kita salin. Jadi end dekat hujung DNA ni adalah 3 dan bila RNA polymerase tu unwind the DNA, hujung 3 dan hujung 5, kemudian RNA polymerase akan read the template DNA strand dan dia juga akan synthesize mRNA. Jadi mRNA yang terhasil tu hubungan antara kod dekat DNA dengan kodon pada mRNA adalah complementary base pairing. Apa maksud complementary base pairing? Kalau di sini T, dia akan synthesize mRNA yang mempunyai nitrogenous base A. Dia kena cari dia punya pasangan. So kalau kita tengok betul-betul T dengan A tak boleh ada T. Ingat dekat mRNA tak boleh ada T, ganti dengan U, C dengan G, C dengan G, C dengan G dan seterusnya sampai habis. Dan dia punya N mestilah bertentangan. Kalau DNA 3, dia akan bertemu dengan 5. Kalau kat sini 5, dia akan menghasilkan mRNA yang bertentangan N iaitu 3. Tapi dia punya nitrogenous base mestilah complementary base pairing. Maksudnya T akan berpasangan dengan A. Tapi disebabkan tak ada T dalam mRNA, T akan diganti dengan U. G akan berpasangan dengan C. Kemudian setelah habis transcription, mRNA ni akan pergi both of these happen dekat nucleus. So mRNA ni akan move out, release into the cytoplasm untuk undergo translation dan dia akan translate dengan bantuan tRNA that carry specific amino acid. Dan macam mana hubungan codon pada mRNA dengan antikodon pada tRNA? Hubungan dia juga adalah complementary base pairing. Ini pun complementary base pairing. So kalau kat sini A, dia akan berjumpa dengan U. Kalau ini U, dia akan berjumpa dengan A dan seterusnya. Itu maksud complementary base pairing. Kodon dengan antikodon, hubungan, relationship. So dia mesti bertentangan again. N dia akan berubah. Kalau ini 5N, dia akan bertemu dengan 3N, anti-parallel. Seterusnya, bila kita dah ada antikodon, kita dah ada kodon, so setiap kodon tu akan ada specific amino acid bergantung kepada genetic code. Jadi kita boleh tengok kalau dekat genetic code AUG ni akan membawa tRNA yang carry methionine. So the first amino acid adalah methionine dan methionine tu structure dia akan ada amino group ataupun N-terminus. Amino group kan nitrogen yang paling hujung, so kat hujung sekali itu amino group. Kemudian kodon yang kedua pada mRNA adalah GGA. So dia akan bind dengan antikodon CCU yang membawa amino acid glycine. Kemudian kodon ketiga adalah AUU. Dia akan bind dengan antikodon UAA dan UAA adalah tRNA yang carry isoleucine punya amino acid. Jadi itulah hubungan dia. Maka satu kodon akan bind dengan satu antikodon menghasilkan satu amino acid, akan ditranslate kepada satu amino acid. Dan setiap amino acid ni dia akan bergabung melalui peptide bond formation.
Dan selepas dah stop codon yang terakhir, hujung sekali, kita akan ada group carboxy group ataupun C terminus. So polypeptide ni akan difold ataupun berubah bentuk menjadi enzim, hormon dan sebagainya. Jika kita tengok betul-betul pada gambar ini, kita nampak bahawa anticodon dan juga kod genetik kod pada DNA adalah sama, kecuali dia punya T diganti dengan U. Yang lain semua sama. T diganti dengan U. Yang lain semua sama. Maksudnya di sini genetik kod DNA dan anticodon adalah sama, bukan complementary. They are just the same. Kecuali T pada DNA diganti dengan U, sebab tRNA tak boleh ada T, dia cuma boleh ada U. Dan dia punya N juga sama. Ingat, kita baca N daripada 5 to 3. Kita sentiasa baca 5 to 3. Direction of transcription 5 to 3. Direction of DNA replication 5 to 3. Kalau awak tanya, boleh tak saya nak tulis daripada 3 pergi ke 5? Boleh. Tetapi anda kena pusing semua huruf tersebut. Contohnya, katalah kita nak ubah kan 5 to 3 ataupun 3 to 5. Contohnya saya nak ubah genetik kod pada DNA ni. Saya nak tulis 5 dulu. Boleh, tak ada masalah. Tulis 5 dulu, tapi kita kena baca huruf tu dari belakang lah. Dia akan jadi T, C, A, T, C, C dan seterusnya 3N. Jadi supaya tak pening-pening kepala, basically kita tulis 5N to 3N. Supaya dia tidak mengelirukan. Itu saja. Thank you.